اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. Bila sebut is dalam bahasa Arab, makna dia uzkuru, wazkuru. Ini asal ayat dia. Tapi wazkuru ni tak disebut. Dari mana kita tahu? Daripada bahasa Arab. Bila sebut is, maksud dia ialah Allah perintah kepada, pertama kepada Nabi Muhammad lah. Apa dia perintahnya? Uzkuru, ingatlah. Is ketika mana? Okey, Allah perintah pada Nabi supaya ingat. Ingat apa ni? Qala Ibrahim, ketika mana Ibrahim alaihissalam berdoa. Ketika Ibrahim alaihissalam berdoa. Okey, di sini ada pengajaran. Pertama, Allah perintah pada Nabi. Apa perintahnya? Ingat. Kita ingat biasanya perintah ni dalam bentuk perbuatan. Solatlah, keluarkan zakat, puasa kan. Tapi rupa-rupanya perintah juga bukan semestinya dalam bentuk perbuatan. Perintah dalam bentuk apa? Mesti ingat dan mesti tahu. Maknanya kalau tak ingat, kalau tak tahu, hukumnya tetap berdosa sebab ini perintah. Jadi apa kelebihan, apa kebaikan bila kita ingat dan kita tahu? Sebenarnya dengan kita ingat apa yang Allah suruh ingat, dengan kita tahu apa yang Allah perintah kita tahu, sebenarnya itulah asas untuk kita buat ibadat yang seterusnya. Bila Allah suruh kita ingat, ada benda yang besar yang boleh bagi motivasi pada kita untuk terus beriman dan beribadat kepada Allah. Satu. Yang kedua, kisah yang Allah suruh Nabi ingat, kisah siapa ni? Nabi Ibrahim. Jadi pengajarannya apa? Kalau Allah Tuhan Rabbul Alamin yang hebat, pencipta sekalian alam, suruh Nabi Muhammad juga manusia yang terhebat untuk ingat satu cerita. Mana cerita tu agak-agak hebat tak? Hebat. Cerita apa ni? Cerita Ibrahim. Sebab itulah Nabi Ibrahim dirakamkan, diperintah oleh kita yang solat supaya selain berselawat kepada Nabi, berselawat juga kepada Ibrahim. Kenapa? Sebab Nabi Ibrahim adalah Nabi yang terbaik selepas Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi yang paling utama selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah Nabi Ibrahim disebut berulang kali dalam Al-Quran. Cuma yang paling banyak ialah kisah Nabi Musa. Jadi soalan, kenapa kisah Ibrahim banyak diulang, kisah Nabi Musa lagi banyak diulang? Apa sebab? Sebab pertama, Quran bukan buku sejarah. Kalau sejarah, kita baca buku sejarah, ada tak cerita sama berulang? Tak ada. Quran bukan kitab fiqh. Kalau kitab fiqh, ada tak tajuk sama berulang? Tak ada. Quran bukan kitab geografi. Tapi Quran ialah kitab tarbiyah. Quran kitab untuk mendidik jiwa. Bila nak mendidik jiwa, dia perlu apa? Satu, perlu ilmu. Yang kedua, kadang-kadang dah ada ilmu, tapi ada satu masalah besar, iaitu lupa. Bila lupa, perlu diingatkan. Perlu diulang. Cerita-cerita yang penting ni sangat-sangat penting dalam kita melaksanakan perintah Allah, dalam kita menghadapi ujian kehidupan. Jadi kadang-kadang kita baca surah Baqarah, jumpa kisah Ibrahim. Lepas tu lama, jumpa surah lain pula kan. Dalam keadaan kita dah kecewa, kita penat, tiba-tiba jumpa lagi kisah Ibrahim di surah yang lain, bagi motivasi baru. Sebab itulah Quran tak boleh nak berhenti baca. Baca, tadabbur sampai khatam, pusing balik. Akhirnya kehidupan kita sentiasa dipandu, disentuh, dirawat oleh Al-Quran sepanjang masa. Jadi amat rugi orang baca Quran tak faham, ataupun baca Quran hanya waktu tertentu, sekali seminggu ke,
ataupun baca Quran hanya surah tertentu sahaja, amat rugi. Amat rugi. Dan juga kenapa kisah Nabi Ibrahim diulang-ulang? Sebenarnya macam kisah Nabi Musa diulang sebab apa? Sebab cerita Nabi Musa ni terlalu banyak. Dan ceritanya berbeza-beza dari satu tempat daripada satu keadaan dengan tempat yang lain. Ada kisah Musa masa dihanyutkan oleh mak dia kan? Itu cerita lain. Ada kisah Musa dibesarkan dalam istana Firaun. Cerita lain. Ada kisah Musa bunuh lelaki kan, bangsa Kipti. Itu cerita lain. Ada kisah Musa lari daripada Firaun. Kemudian dia pergi ke Madian, jumpa dua perempuan kan. Kemudian kahwin, duduk kat situ bertahun-tahun. Itu satu kisah. Lepas tu dia pergi ke Tur Sina untuk mendapat wahyu, kisah lain. Kemudian kisah Musa dengan Khidir kan, yang pecah kapal, itu kisah lain. Kemudian kisah Musa dengan Bani Israel yang nak masuk Palestin kan. Kemudian Bani Israel Allah hukum sesat 40. Itu kisah lain. Kemudian kisah Musa pergi berdakwah kepada Firaun. Faqula lahu qawlan layyina. Kisah lain. Kemudian kisah Musa lari daripada Firaun sampai ke Laut Merah. Itu cerita lain. Maka sebab itulah kisah Musa sentiasa ada hampir dalam semua surah. Sebab satu, banyak kisah dan kisah itu tak sama. Yang kedua, Nabi Musa adalah Nabi yang terbaik di kalangan Bani Israel. Dan Nabi yang paling banyak ujian. Manakala Ibrahim pula adalah Nabi yang terbaik selepas Nabi Muhammad SAW. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران